Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya nak buat live pasal politik. Belum ni lebih kepada bisnes. Tak pernah lagi buat pasal politik. Sebab nak buat live ni ialah dengan isu-isu politik 2-3 hari ni, ya Allah, pening tengok gelagat gelagat golongan-golongan politik ni menghuru-harakan Malaysia lah. Okey, yang pertama ni saya nak sentuh pasal isu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri lah. Isu yang utama tu. Yang kedua, ulasan Zahid Hamidi, ada MP UMNO yang sokong Anwar Ibrahim. Okey, yang ketiga iaitu tentang isu berkaitan dengan muafakat nasional. Yang keempat, kenapa PAS bersama PPBM dan PN, iaitu Perikatan Nasional lah. Yang kelima, jawapan kepada penyokong PAS terhadap PAS, penyokong UMNO terhadap PAS. Okey, banyak tomahan penyokong UMNO terhadap PAS lah. Tak tahulah sebab apa UMNO ni tak puas hati dengan PAS. Okey, dan yang terakhir, kita sembang sikit tentang ramalan pilihan raya negeri di Sabah lah. Okey, isu yang pertama ni pasal Anwar Ibrahim lah. Okey, 2-3 hari lepas Anwar Ibrahim ni dia umumkan sekali lagi dia dah menjadi Perdana Menteri Malaysia lah. Selepas dikatakan ada beberapa pemimpin UMNO, iaitu MP UMNO lah, menyokong Anwar Ibrahim ni menjadi Perdana Menteri. Okey, benda ni macam pening sikit lah dengan Anwar Ibrahim ni. Dulu pun dia pernah buat, kata MP UMNO ni nak sokong PR dan akan tubuhkan kerajaan yang baru lah. Tapi itulah, kita dah tahu sejarah. Sampai sekarang Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri lagi. Dah lah kena tipu dengan Mahathir. Lepas tu sekarang ni tak tahulah dia kena tipu dengan Zahid Hamidi ke, dia kena tipu dengan MP UMNO ke, macam mana tak tahulah. Anwar Ibrahim ni dah lah umum, dia dah dapat sokongan lebih daripada Muhyiddin sekarang. Yang jadi masalahnya, pemimpin amanah dan DAP sendiri pun tak tahu perancangan Anwar Ibrahim ni. Tu dia kata, okey, saya dah dapat sokongan daripada sekian-sekian untuk tubuhkan kerajaan yang baru. Amanah pun mula-mula macam okey, kalau ada sokongan, okey, kami sokonglah. Okey, DAP pun samalah. Mula ingatkan daripada pemimpin GBS di Sarawak, tapi rupanya sebenarnya daripada UMNO. Okey, bila DAP tahu pasal benda ni, memang diorang pun tak setujulah. Jadi inilah yang lawaknya tentang Anwar Ibrahim ni. Dia buat keputusan tanpa bincang dengan orang lain ni. Okay, dah 3 hari dah. Mungkin ada MP UMNO yang nak sokong Anwar, tapi pastikan benda tu betul-betul berlaku lah. Sebelum tu bincanglah dulu dengan Amanah ataupun DAP. Kalau tak nak bincang dengan Mahathir pun tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni tiba-tiba DAP kata macam ni pula. Sekarang ni jadi masalahnya jadi Anwar Ibrahim ni dah boleh jadi PM ke belum? Dengan nampak macam Agong pun tak nak jumpa dengan Anwar Ibrahim ni. Itulah masalah yang berlaku sekarang ni. Kemungkinan Muhyiddin memang tak dapat sokongan daripada pimpin UMNO, tapi tak semestinya bila Anwar kata dia dapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri,
dia serta-merta boleh menjadi Perdana Menteri. Banyak lagi faktor yang menyukarkan Anwar Ibrahim ni nak jadi Perdana Menteri. Kita boleh tengok dekat Sabah lah, contoh macam di Sabah tu, Musa Aman dah cakap dia ada sokongan untuk menjadi Ketua Menteri, tetapi bila Syafiq Hafdar dah jumpa dengan yang di-Pertua Negeri Sabah, tiba-tiba umum kata kena ada pilihan raya baru. Okay. Jadi Musa Aman pun tak boleh jadi Ketua Menteri lah. Okey. Jadi pilihan raya baru diadakan di Sabah. Okay. Jadi sekarang ni masalah Anwar ni dia dah buat satu kesilapan besar lah. Sebenarnya Anwar Ibrahim ni dia boleh nak jadi Perdana Menteri, tapi tak tahulah dia ni macam kalut semacam lah. Tak tahulah sebab apa. Itulah dulu percaya sangat dengan Mahathir ni. Nak percaya sangat, tengoklah kena tipu dengan Mahathir. Sepatutnya Anwar Ibrahim ni dia tumpu untuk memenangi pilihan raya selepas ni. Bila dia buat macam ni, bila dah gagal, rasanya ramai penyokong PH dah tak mungkin ada yang tak akan sokong PH lagi lah, sebab macam mengarut sangat lah dengan PH ni, sekejap macam ni, sekejap macam tu, sekejap macam ni. Bila banyak berlaku ni, kemungkinan penyokong-penyokong ni akan lari lah. Tak mestinya dia orang akan sokong PN, tapi kemungkinan dia orang sendiri tak akan sokong PH lagi. Okay. Ini pasal Anwar Ibrahim lah. Pasal Anwar Ibrahim ni tak tahulah. Kita tengoklah apa akan jadi. Rasanya dia tak akan jadi Perdana Menteri walaupun dapat sokongan daripada MP UMNO lah. Kemungkinan Parlimen akan dibubarkan. Muhyiddin pun dah mungkin dia rasa dah mungkin UMNO ni dah memang tak suka dia dah. Okey, jadi macam mana pun memang terpaksa jugalah Parlimen dibubarkan. Okey. Itu yang pertama lah, isu Anwar. Okey, yang keduanya pasal Zahid Hamidi. Ada kata ada beberapa MP UMNO dah sokong Anwar Ibrahim. Okey, ini ada satu masalah. Sepatutnya bila Anwar Ibrahim dikata dah dapat sokongan, sepatutnya Zahid Hamidi tak payah cakap apa lah. Sebab apa? Benda ni akan beri kesan dekat pilihan raya negeri di Sabah. Kemungkinan ada setengah orang tu mungkin bila timbul macam ni, jadi macam mana ni sekarang ni, nak sokong BN ke apa? BN akan kata akan sokong Anwar Ibrahim. Jadi kalau nanti BN menang di Sabah, nak sokong Warisan ke macam mana? Okey. Ini akan beri kesan lah dekat pilihan raya negeri Sabah. Sepatutnya Zahid Hamidi dia cakap saya tak tahu, ataupun tak payah ulas lagi lah. Kalau nak ulas selepas pilihan raya, tak kisahlah ada MP UMNO sokong ke tak sokong ke. Bila dia buat macam ni, memang akan bagi masalah sikit dekat BN di Sabah lah. Sebab orang dah nak sokong, tapi bila jadi timbul macam ni, kemungkinan ada belah bagi lah. Mak ada nak sokong BN ataupun tak. Okey. Tak tahulah apa masalah Zahid Hamidi dengan UMNO ni. Diorang ni kalau boleh nak bubarkan Parlimen. Mungkin ada maksud. Tak tahulah, mungkin nak lepaskan diri diorang daripada kes-kes yang sedang berjalan dekat mahkamah lah, antara melibatkan Zahid Hamidi lah. Mungkin dia pun tak nak kes tu terus berpanjangan, akan jadi masalah kepada dia dan pemimpin-pemimpin lainnya. Ini antara alasan, antara sebab kenapa UMNO tak suka dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Diorang ni nak terpaksa juga. Nak sokong pun jadi masalah, kalau tak sokong pun jadi masalah. Jadi sebab itulah diorang kalau boleh nak bubarkan Parlimen, sebab
UMNO ni rasa dia dah kuat sekarang ni, rakyat dah sokong dia, tapi dia lupa sebenarnya rakyat sekarang ni dah selesa dengan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi bila dia tiba-tiba nak buat pilihan raya dalam keadaan Malaysia pun belum pulih lagi ekonomi, jadi bila akan membuat satu lagi pilihan raya masa yang tak sesuai, kemungkinan rakyat akan menolak BN lah kalau diadakan pilihan raya. Mungkin tak ramai, tapi majoritinya akan menolak BN sebab alasan bukan masanya lagi nak buat pilihan raya. Jadi nak buat pilihan raya pun dengan masalah COVID pun tak selesai lagi. Tengok macam di Sabah lah, kes dah banyak tapi PKPD tak tahulah lepas ni mungkin dah lepas pilihan raya baru nak buat. Ni pasal Zahid Hamidi. Sebenarnya Zahid Hamidi ni pun bukannya dapat sokongan majoriti pemimpin UMNO. Sebab itu kan ada tiga calon untuk jadi presiden. Bila 3 calon, maksudnya 2 undi ni berpecah lah. Bila 2 undi pecah, bila gabungkan, maknanya undi lagi banyak pada Zahid Hamidi. Jadi bukannya semua sokong Zahid Hamidi ni, tapi dia dapat undi yang lebih tinggi, jadi dia yang jadi presiden. Sebab tu sepatutnya bukannya Khairi Jamaluddin yang bertanding, tapi yang Negeri Sembilan tu, pemimpin Negeri Sembilan yang sekarang timbalan, dia sepatutnya yang menjadi presiden. Mungkin masa tu dia pun tak terfikir sangat, jadi dia lebih suka untuk bertanding timbalan presiden. Inilah tak masalah UMNO dengan BN ni. Nanti saya akan ulas sikit sambungan. Ada beberapa isu lah berkaitan dengan UMNO ni sekarang ni. Okey, isu yang ketiga ialah muafakat nasional. Okey, ini adalah satu gabungan antara PAS dan UMNO lah. Dulu sebelum masa kerajaan Pakatan Harapan. Antara sebab muafakat nasional ni ditubuhkan, antara salah satunya ialah nak pastikan bila pilihan raya ni undi Melayu solid kepada muafakat nasional, iaitu PAS dan UMNO lah. Okey, itu memang ramai orang Melayu dan orang Islam sokonglah dengan muafakat nasional ni. Sebab itulah bila ada pilihan raya kecil pun undi UMNO makin bertambah, bukannya makin berkurang. Jadi bertambah dengan undi UMNO dengan PAS, jadi undi itu akan lebih bertambah lah. Yang jadi masalah, bukan jadi masalah, bila ada gabungan baru, iaitu bersatu join dengan PAS dan UMNO ni, maka undi tu bukan saja daripada PAS dan UMNO, tapi undi daripada mungkin daripada penyokong bersatu, ataupun mungkin undi atas pagar yang sokong dengan Perikatan Nasional. Okay. Pelik juga sebab ada yang kata PAS ni dah ada muafakat nasional, kenapa nak sokong Perikatan Nasional pula. Okay, kena faham lah, sekarang dulu PAS dan UMNO saja. Jadi PAS dan UMNO saja. Sekarang ni kita dah ada gabungan baru, iaitu Perikatan Nasional, iaitu gabungan bukan saja PAS dan UMNO, tetapi gabungan parti-parti lain, terutamanya di Sabah dan Sarawak, termasuk PPBM lah. Jadi bila dah ada muafakat nasional, sebenarnya apa perlu lagi? Dah ada Perikatan Nasional, apa perlunya lagi muafakat nasional? Patutnya bila dah ada Perikatan Nasional, kita fokus dekat Perikatan Nasional lah, sebab Perikatan Nasional lebih luas daripada muafakat nasional.
kita punya matlamat pun sama aja untuk memastikan uh, uh, kerajaan baru ditubuhkan di Malaysia lah. Sebab kalau hanya bersandarkan kepada PAS dan UMNO saja, mungkin boleh benar banyak, tapi untuk menubuhkan kerajaan yang kukuh mungkin susah sikit lah, sebab kita perlukan sokongan pada Sabah dan Sarawak. Okey, bila Sabah dan Sarawak sebelum ni tak join dengan Muafakat Nasional, jadi kita pun tak tahu macam apa yang akan terjadi. Bila dah ada, okey, sekarang ni pun GPS pun daripada Sarawak, walaupun diorang tak bergabung dengan Perikatan Nasional, tapi asalkan diorang ni sokong dengan Perikatan Nasional, itu dah cukup baik. Sebab kita nak sokongan yang banyak daripada parti-parti yang boleh menyokong kerajaan. Okey. Isu yang berkaitan dengan Muafakat Nasional ni, UMNO ni kalau boleh dia nak Muafakat Nasional, dia tak nak dengan Perikatan Nasional. Mungkin salah satu sebabnya sebab pasal kes-kes di mahkamah lah. Mungkin dulu dia orang nak join dengan Perikatan Nasional, tapi bila kes-kes mahkamah tetap berjalan, jadi dia orang kata tak boleh, kalau boleh tak naklah. Seolah-olah kalau bila dah ada kerajaan baru, kes-kes di mahkamah ni terus batal. Okey. Tak tahulah, masalah UMNO ni kalau boleh dia orang nak kerajaan campur tangan daripada dalam kes-kes mahkamah. Ini yang antara sebab kenapa UMNO ni kalau boleh nak sokong, nak lagi dengan Muafakat Nasional. Sepatutnya Muafakat Nasional ni memang dah tak diperlukan lah. Kita dah fokus hanya Perikatan Nasional. Tapi UMNO ni mungkin dia ada masalah dengan Bersatu. Jadi dia tak nak bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya. UMNO hanya sokong Muhyiddin untuk menjadi PM sekarang. Tapi diorang ni tak nak sokong Bersatu dalam pilihan raya. Maksudnya diorang nak hanya PAS dan UMNO saja bertanding dalam pilihan raya. Okay. Ada timbul isu-isu lain lah. Contohnya diorang bila Taqiyuddin buat surat nak dapatkan penerangan daripada UMNO, UMNO balas balik, dia cakap kenapa UMNO perlu beri penjelasan kepada PAS, sedangkan PAS pun banyak juga buat keputusan tanpa berbincang dengan UMNO. Contohnya bila PAS bergabung dalam Perikatan Nasional, tak fahamlah dengan UMNO ni. Tak faham lagi ke sebab apa PAS nak bergabung dalam Perikatan Nasional? Salah satunya sebab inilah nak bentuk kerajaan yang baru dengan parti-parti lain, tak semestinya UMNO. Tetapi UMNO ni dia kata PAS tak bolehlah buat macam ni dekat UMNO. Mungkin dia dah lupa sekarang ni dia pun sokong Muhyiddin. Tiba-tiba dia nak salahkan PAS sebab masuk dalam Perikatan Nasional. Sepatutnya UMNO pun masuk dalam Perikatan Nasional, tapi dia sendiri yang tak nak, kemudian dia nak salahkan PAS. Ada juga yang tanya, dulu pun PAS dah buat benda, contohnya ada Kongres Melayu yang ada Tun Mahathir. Okey, masa tu PAS tak bincang pun dengan UMNO. UMNO ni pening ke? Matlamat PAS ni nak bersatu, nak satukan Melayu. Jadi tak kisahlah sama ada Tun Mahathir ke siapa-siapa. Masa tu bukan Tun Mahathir saja yang ada dalam Kongres Melayu, tu
Kongres Melayu ni jemput juga pemimpin-pemimpin amanah dan PKR, tapi diorang sendiri yang tolak. Itu jadi masalah kepada diorang lah, bukan masalah kepada Kongres Melayu ataupun PAS. PAS nak jemput semua orang Melayu daripada pelbagai parti politik untuk bersama-sama dalam Kongres Melayu. Tapi ini pun jadi masalah dekat UMNO. Kata ini macam membelakangkan UMNO. Okey. Diorang nak samakan apa yang UMNO nak buat, iaitu nak jatuhkan Muhyiddin dengan nak sokong Amna Ibrahim, dengan apa yang PAS buat ni. PAS buat ni bukannya dia sokong kerajaan, dia nak satukan. Mungkin ada perkara lain yang boleh orang Melayu bersatu, tak semestinya politik. Tapi ini pun jadi satu punca UMNO nak condemn PAS balik. Dulu PAS buat keputusan tanpa bincang dengan UMNO, tak apa. Bila UMNO buat, mungkin dia tak nampak beza dia tu. Sekarang ni nak tubuhkan kerajaan. Masa PAS dulu bukannya nak tubuhkan kerajaan. Kemudian dia condemn PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Dia tak faham ke? Sekarang ni pun memang kerajaan Perikatan Nasional. Cuma UMNO je yang tak nak join. Jadi bukan masalah PAS. Jadi sekarang ni masalah UMNO lah. Ni tentang muafakat nasional yang mungkin ada juga yang tak faham lagi dengan muafakat nasional. Muafakat nasional matlamat dia untuk satukan Melayu. Tak kisahlah daripada mana. Tetapi bukanlah untuk membentuk kerajaan. Itu pun tak faham juga. Okey. Inilah yang isu yang keempat ni. Kenapa PAS bersama PBM dan PN? Okey, kita ni nak tubuhkan sebuah kerajaan. Jadi kita tak boleh bergantung semata-mata pada orang Melayu di Semenanjung saja. Kita tak mesti, kalau tak ada sokongan orang India dan orang Cina pun tak apa di Semenanjung. Tapi kita perlukan sokongan di Sabah dan Sarawak. Okey, ini yang jadi masalah sebelum ni. Bila hanya fokus dekat Semenanjung, kemudian PAS dan UMNO hanya boleh menang dalam 90 kerusi saja. Itu yang paling maksimum. Bukan sebab kawasan-kawasan ni bukannya semua majoriti orang Melayu Islam. Ada juga yang campuran ni yang kadang akan bagi masalah sikit lah. BN boleh menang, tapi BN dan PAS dan UMNO boleh menang, tapi bila ada campuran ni kemungkinan ada lagi penyokong-penyokong yang tak akan sokong PN, bukan PN, PAS dan UMNO, tapi akan sokong PH. Okey, ini yang bagi sukar sikit lah. Kita nak menang semua kerusi. Okey, contohnya di Johor tu banyak kerusi yang ada 50-50. Jadi benda ni yang kadang sukar. Kita tak boleh lah ramalkan UMNO ataupun PAS ni boleh menang. Okay. Dan contohnya di Selangor. Di Selangor pun sama juga. Di Selangor tu ramai lagi penyokong Pakatan Harapan. Jadi UMNO kena fikirlah pasal benda ni. Okey, kena fikir panjang lah. Kenapa PAS nak bersama dengan PBM dan PN? Kita nak tubuhkan kerajaan yang kukuh. Jadi kena gabungkan parti-parti politik lain lah. Kita terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kita pun tak perlu kan MCA ke MIC lah. Sebab orang Cina tetap akan sokong DAP, tapi mungkin orang India lah. Mungkin ada yang sokong PN ataupun akan sokong PH. Tapi yang jadi masalah di Sabah dan Sarawak ni, dia punya sokongan mungkin jadi lain sikit lah. Jadi kalau tak dapat sokongan daripada parti di Sabah dan Sarawak, macam mana nak bentuk kerajaan? Kemungkinan MP
PAS dan UMNO ramai tapi tak boleh nak bentuk kerajaan, buat apa? Okey. UMNO marah dengan PAS, seolah-olah PAS dah khianati UMNO lah. Kena faham lah bahawa PAS nak bersama dengan PBBM untuk mengukuhkan kerajaan yang akan dibina nanti. Itu matlamatnya. Mungkin UMNO ni dia ada masalah dengan Bersatu. Kita nampak UMNO ni dia sebenarnya tak suka dengan Bersatu tapi terpaksa sokong Muhyiddin untuk menubuhkan kerajaan. Okey. Fokus utama UMNO ni kalau boleh dia nak menang semua kerusi yang dia nak bertanding. Dia tak nak bagi kat Bersatu ni. Itu yang jadi masalah sekarang ni antara Bersatu dan UMNO. UMNO ni dia tak tahu ke yang ahli dia dah yang sokong UMNO dulu 3.5 juta. Bersatu ni tak sampai pun 1 juta. Jadi buat apa nak takut dengan Bersatu ni? Cari jalan untuk kurangkan pengaruh Bersatu ni, bukannya dengan nak bergaduh dengan Bersatu ataupun bergaduh dengan PAS lah, semata-mata nak bolok semua kerusi lah. Ada 3.5 juta ahli. Jadi ahli UMNO ramai tapi takut dengan Bersatu. Tak tahulah. Mungkin takut Bersatu ni makin kuat dan UMNO ni makin lemah. Bila UMNO lari daripada PN sekarang ni, boleh UMNO ni boleh ke jadi 3.5 juta tu lagi bertambah ke, ataupun takut nanti yang 3.5 juta tu lagi berkurang sebab majoritinya rakyat sekarang ni banyak yang sokong PN. Bayangkan kalau BN dia nak bersendiri, dia tak nak bersama dengan PN. Okey, rakyat sekarang ni dah sokong PN. Bayangkan daripada 3.5 juta tu akan ada setengah, mungkin dalam 500,000 pun akan beralih pada PN sebab ada setengah orang ni dia pun tak suka dengan BN tapi terpaksa terima BN. Jadi sekarang ni okey, bila tak ada UMNO, lagilah ada setengah orang ni dalam PN ni UMNO pun tak ada, jadi lagi senanglah kita nak sokong sebab antara parti yang boleh dipercayai lah daripada BN ni ramai sangat. Dalam UMNO ni masih ada yang mungkin ada masalah sikit lah dengan kes-kes ataupun isu-isu yang berkaitan. Okey, jadi bila tak semestinya bila BN tiba-tiba nak lawan dengan mungkin dengan PN, diorang boleh menang. Nanti jadi masalah pula. Undi akan berpecah. Kemudian Pakatan Harapan menang lagi, lepas tu barulah nak insaf, barulah nak cari PAS masa tu. Barulah nak kata sebab apa PH mentah lagi. Okay. Ni masalah Bersatu dengan UMNO. Benda ni jadi macam teruk sangat lah. Kemungkinan dia orang tengok bila Muhyiddin jadi PM ni dia buat macam-macam lah dekat UMNO. Tak tahulah, mungkin dalam kes mahkamah ataupun jawatan tak banyak. Tak tahulah jawatan tak banyak apa. Berlambat dalam GSC tu pemimpin UMNO, tak tahulah. Mungkin separuh daripada mungkin semua dah dalam pemimpin UMNO tu ada jawatan dalam kerajaan ni. Sama ada jadi menteri ke apa ke. PAS ni dapat sikit je. Tapi UMNO ni duk kata PAS ni tamak ataupun PAS ni dah ada jawatan, takutlah bila jatuh tak dapat jawatan. PAS tak pernah fikir pasal benda tu pun. Contohnya macam di Sabah lah. Di Sabah tu PAS tak dapat kerusi pun, tapi PAS tetap bantu BN dengan PN di Sabah. Sebab jawatan ni tak penting pun asalkan bukan DAP. Asalkan bukan DAP. Yang kelima ni lah,
Ada penyokong-penyokong PAS ni, penyokong UMNO ni, dia tuduh macam-macam dekat PAS. Kata PAS PAS ni tak khianat UMNO, pergi sokong PBM. Pening kepala dengan penyokong UMNO yang masih tak besuk lagi. Lupa dengan apa yang dah berlaku dulu. Sebab apa PAS bersama UMNO? PAS bersama UMNO untuk menyatukan orang UMNO, orang Melayu. Sekarang ni dah kata macam-macam, dah cakap PAS ni dah lupa diri lah, dapat jawatan, dah dapat banyak jawatan menteri, padahal UMNO ni paling banyak, tapi PAS juga yang kena. PAS ni tak pernah nak bising. Contohnya di Johor tak ada jawatan exco. Mana ada jawatan exco, walaupun satu kerusi, tapi di Kedah ni UMNO ada 2 je, tapi ada juga exco seorang. Jadi inilah perangai UMNO yang kadang tu orang tak suka sangat. Tu belum lagi di Melaka dan Negeri Sembilan, tak pastilah apa UMNO buat dekat PAS dekat sana. Mungkin dekat parlimen mungkin boleh bekerjasama. Bila dekat negeri ni nampak macam okey lah, PAS ni tak kuat mana pun, jadi kita tak payah peduli pun. Okay. Ini tak tahulah, mungkin bukan semua dalam UMNO ni mentaliti macam tu, tapi ramai jugalah mentaliti macam ni. Tak tahulah, tu yang rasa macam kita ni dah bantu UMNO ni macam-macam, tiba-tiba dia kata macam ni, macam tu, macam ni. PAS ni tak peduli pun kalau PAS tak jadi kerajaan. Kalau perangai UMNO macam ni, baik-baiklah bagi kat PH, biar UMNO ni melingkup lah lama-lama pun. Bagi peluang, kita dah bagi peluang, dia buat perangai, dia nak belagak sombong, mentang-mentang dah menang banyak pilihan raya negeri, pilihan raya kecil. Dia kata dia dah belagak, dia ingat dia dah kuat dah sekarang ni. PAS tak ada masalah kalau BN nak bersendirian, kalau parlimen dibubarkan. PAS akan terus bekerjasama dengan PBN dan parti-parti lain untuk melawan bukan saja PH lah, nanti akan melawan BM lah. Jadi kalau ada undi pecah tu, UMNO fikir balik lah, apa sebab undi pecah nanti. Inilah sebab bila dah jatuh, menangis sana sini, bila dah naik sikit agak sombong. Tak faham lah dengan UMNO ni. Okey, yang terakhir lah, ramalan saya tentang pilihan raya negeri. Sebelum ada kes gaduh-gaduh ni, okey lah, saya rasa gabungan PAS dengan gabungan PN dengan BN ni ada peluang lah nak tubuhkan kerajaan dengan jumlah kerusi yang lebih banyak pada dulu. Okey, kemungkinan gabungan baru ni akan dapat lebih kurang dalam 40 kerusi, tapi warisan dan rakan-rakannya hanya dapat 24 kerusi lah. Okey, jadi lebih banyak. Tapi tak tahulah sekarang rakyat Sabah macam mana dengan masalah COVID apa lagi. Cuma inilah ramalan lah. Okey, antara ramalan saya, UMNO akan menang dalam 19 kerusi, bersatu dalam 10 kerusi, PBS 6 kerusi, PBRS 2 kerusi dan STAR 3 kerusi. Ni walaupun dah orang panggil dah ada pertindihan kerusi antara satu sama lain, tapi kemungkinan ini antara kerusi yang boleh parti-parti menang lah. Sebab kita tengok Al-Nisa pada PRU yang lepas lah, di Sabah. Sebab kita tahu sekarang ni ramai yang dah sedar dengan PH lah. Dulu pun warisan taklah menang semua, tapi bila dah bersama dalam PH ni, kemungkinan undi itu akan beralih baliklah kepada PN. Dan pada masa sama sekarang ni majoriti rakyat suka dengan Muhyiddin. Diorang tak suka dengan
gabung-gabungan, tapi dia orang suka dengan image Muhyiddin. Muhyiddin ni dah bagi macam-macam. Mungkin inilah kekuatan Muhyiddin lah. Dia bagi itu, bagi ini, tak kisahlah kerajaan ada duit ke, kerajaan tak ada duit ke, asalkan dia dapat sokongan daripada rakyat lah. Rakyat pun tak kisah apa yang berlaku dengan politik ni, asalkan dia orang hidup selesa. Okey. Warisan dulu kata silap dalam 20 kerusi akan jatuh lah. Dia orang punya kerusi 15 kerusi je. JP macam biasa dia akan kekalkan status sebab sokongan orang Cina ni akan solid lah dekat DAP. Okay, PKR pun sama. PKR ni sebab kerusi yang dia menang pun banyak, tak tahulah, mungkin ada masalah. Okey, Amanah walaupun ada kerusi, tak pasti, rasanya tak mungkin akan menang lah walaupun diberikan kerusi. APCO ni tak pasti lagi lah, sebab APCO dulu dia bertanding dalam BN, tapi sekarang ni dia dah bersama dengan PH lah. Jadi dulu sama ada orang sokong BN ataupun APCO, jadi kita kena tengok lah. Kalau kerusi APCO menang pun tak boleh nak tubuhkan kerajaan. Okay, ada lagi 3 kerusi ni, sebab kerusi baru jadi susah sikit nak ramalkan. Jadi sebab dia punya undi pun lebih kurang dengan antara PH dengan UMNO, jadi sukar sikit lah nak buat ramalan sama ada siapa yang menang lah. Jadi kita tengoklah lepas ni 45 ni apa keputusannya, tapi ramalkan gabungan PN, BN dan PBS ni akan tubuhkan aja. Cuma masalah sekarang ni, bila nanti bila UMNO menang banyak, kemudian Bersatu menang sikit, tapi nak pilih calon ketua menteri ni akan ada masalah ataupun tak. Sebab bila UMNO 19, parti lain yang gabungan ni mungkin lebih banyak pada UMNO, tapi UMNO paling banyak kerusi. Tak tahulah, mungkin bila nanti kemungkinan Bersatu yang akan jadi ketua menteri, mungkin bagi UMNO ada masalah. Kita tak tahulah. Kita tengoklah apa yang berlaku di Sabah nanti. Tapi harapnya tak ada masalah. Tak tahulah macam mana kita nak faham politik lepas ni, apa yang akan berlaku. BN dan PM bergaduh ke apa ke, kita tengok dan lihatlah. Cuma kita nak cakap, kalau BN gatal-gatal nak bertanding sendiri, kita Perikatan Nasional akan lawan habis-habisan lah dengan UMNO ni. Jangan UMNO ni jangan fikir dia orang kuat lah. Sebab apa? Kekuatan PAS pun ingat, PAS 2 juta. Tu belum masuk lagi yang akan sokong. Mungkin undi atas pagar ni dia orang ni tak tentu lagi, tapi masalahnya bila tukar, jadi UMNO ni fikir balik lah. Naknya boleh je nak lemahkan Bersatu ni, tapi kena ada strategi lah. Jangan terlalu selesa dan jangan terlalu yakin. Okey. Fikir balik lah UMNO, fikir balik masak-masak. Kalau tak nak, tak kisah. PN akan bukan saja menentang PH, tapi juga akan menentang UMNO. Okey, itu saja live saya untuk tengah hari ni. First time buat live berkaitan dengan politik. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.